الله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء ورفع البلاء ونصر أعداء الشيخ لغيث الفرج ورحمة جميع المسلمين والأزمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعلى يد الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوائجنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل نية صالحة نواها السلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini pada hari yang ke-25 daripada bulan Ramadan adalah insya Allah taala kita lagi berapa hari kita akan wadda' Ramadan, akan habis Ramadan. Semoga insya Allah kita dapat malam Lailatul Qadar, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kita untuk ada pada Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan akan ada sampai hari kiamat. Tapi kita adakah akan ada di bulan Ramadan yang akan datang? Itulah wallahu a'lam. Jadi ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya pada hari ini. Hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita gunakan masa kita yang baki daripada Ramadan dengan baik-baik. Usaha untuk jaga pada masa ini untuk jadi adalah penuh dengan ibadah, dengan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha dalam bab ini sebab kita tidak tahu adakah akan bertemu Ramadan lagi ataupun tidak. Wallahu taala a'lam. Ini adalah benda yang perlu pada kita ingatkan, dan juga perlu pada kita untuk jaga. Kita di malam yang terakhir pada bulan Ramadan adalah kebaikan banyak. Ada kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Jangan dengar pada kata-kata pada kawan dan sebagainya, ustaz ke, kawan ke, guru ke, kata malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Orang beriman indahu kull laila min layali Ramadan Lailatul Qadar. Orang yang beriman insya-Allah pada setiap malam pada bulan Ramadan dia malam Lailatul Qadar. Yani setiap malam dia akan usaha untuk ibadah, untuk lakukan ibadah dengan cara yang terbaik. يكثر الكلام في مثل هذه الأوقات, adalah banyak orang yang cakap dalam masa seperti masa ini. Banyak orang yang kata apa? Kata malam Lailatul Qadar sudah lepas. Tak. Malam Lailatul Qadar insya-Allah akan ada. Jangan dengar pada kata-kata seperti itu yang bagi kita semangat kurang dan sebagainya. Tidak. Kamu adalah kamu besar daripada Allah. Kamu minta daripada Allah. Kamu minta daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kamu usaha pada setiap malam pada bulan Ramadan ini yang baki. Adalah orang kata seperti mana dalam hadis adalah Lailatul Qadar itu pada malam fardiyah, al-layali al-fardiyah, yani 21, 23, 25, 27, 29. Adalah pada malam-malam yang seperti itu. Naam. Kita usaha sekarang kita ada lagi berapa hari saja? Ada 5 hari saja wallahu alam. 5 atau 4 hari yang baki pada bulan Ramadan ini.
Jadi usaha adalah untuk apa? Untuk ibadah dengan yang terbaik. Kalau kita kata kamu akan dapat 1 juta, kamu akan dapat 1 juta dalam 5 hari. 5 hari ini ada salah satu dari badannya, kamu akan dapat duit itu. Tapi kena tunggu setiap hari dia buka. Jadi adalah salah satu dari badan hari itu kamu akan dapat. Apa kamu akan buat? Ha? Tak baik cakap, saya cakap. Saya bagi tahu apa yang kamu akan buat. Akan tunggu hari itu. Akan tunggu satu-satu. Pada malam, setiap malam tunggu untuk nak dapat. Walaupun penat macam mana pun akan tunggu. Jadi kita adalah lagi baik daripada itu, pada harta dunia dan pada apa yang ada di dekat dunia dan di atasnya. Semua ada lagi baik, iaitu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baki 5 hari. Maka kita jaga baik-baik insya-Allah untuk kita dapat istimewa pada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada juzuk ke-25. Pada juzuk ke-25, naam. Juzuk Nama juzuk adalah Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hari kiamat, bila masanya, ilmu sa'ah, ilmu hari kiamat, tentang masa hari kiamat, bila masanya dan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentangnya. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, nama juzuk ini. Nah, mula juzuk ini dengan jumlah ayat dalam juzuk ini adalah 241 ayat. Dan mula juzuk ini daripada ayat 47 daripada surah Fussilat pada qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. Dan akhir juzuk ini adalah pada ayat 32 daripada surah Al-Jasiyah. Naam, surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah, naam. Mungkin bukan surah Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ada alif lam. Wa pada qawlihi ta'ala, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا. Naam. Dan juzuk ini ada di dalamnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 8 ayat daripada surah Fussilat, seluruh surah Asyura, naam, dan juga seluruh surah Az-Zukhruf, seluruh surah Ad-Dukhan, seluruh surah Asyura, seluruh surah Az-Zukhruf, naam, dan seluruh surah Ad-Dukhan, dan juga surah Al-Jasiyah. Ayat-ayat di dalam juzuk ini, surah Fussilat, surah Asyura, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, dan surah Al-Jasiyah adalah ayatnya Makkiyah. Semua surah-surah yang ada di dalam juzuk ini ayatnya ayat Makkiyah. Nah, di antara kisah yang ada di dalam juzuk ini, bukan hanya kisah, adalah juga ibrah ataupun hikmah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam ni. Kita cuba buat tajuk-tajuk untuknya, iaitu yang pertama, lutfullah Subhanahu Wa Taala bi'ibadihi wa taqdirihi lirizq. Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada hambanya dan maha lembut dengan hambanya, dan beri pada hambanya adalah rizki biqadar, dengan takdirnya ada qadar untuknya. Mungkin bukan rezeki banyak, mungkin rezeki sikit. Nanti insya-Allah kita akan belajar sama-sama apa hikmah pada itu. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ada duit banyak sampai dipanggilkan jutawan. Ada yang panggil apa, milioner, ada panggil bilioner, dan sebagainya lah nama-nama itu. Jadi nanti kita akan belajar insya-Allah pada hari ini apa hikmah pada itu. Iaitu pada surah Asy-Syura ayat 19 dan 20. Qissatu farahillahi subhanahu wa ta'ala bi taubati 'abdihi.
Kisah adalah Allah Subhanahu Wa Taala gembira apabila hambanya taubat, atau kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat hambanya. Nah, kisah juga pada surah Az-Zukhruf ayat 31, kisahul rajulain al-azimain, kisah dua orang yang mulia kaum Quraisy, dua orang yang mulia bagi kaum Quraisy. Nanti kita insya-Allah akan ceritakan tentangnya. Kalau tak sempat nak ceritakan, adalah bagi sikit pada kisah itu supaya kamu boleh syari tentangnya. Adalah kisah dua orang itu, dua orang yang dia kata kenapa tidak jadi seorang daripada kaum Quraisy itu, daripada kota Taif dan kota Makkah, adalah seorang daripadanya jadi adalah Rasul. Kenapa Rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya? Nanti insya-Allah kita akan cerita juga tentangnya. Kisah yang seterusnya adalah tentang turunkan wahyu. Bagaimana turunkan wahyu di atas baginda Nabi Muhammad SAW ataupun atas seluruh Rasul dan Nabi. Bagaimana syaranya. Ada sedikit sebut tentangnya pada surah Asy-Syura ayat 51, 52. Dan insya-Allah saya akan tambah sikit juga. Kita ceritakan tentangnya. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang ada juga adalah pada surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga ayat 16. Kisah surah Ad-Dukhan bermulaannya, insyaAllah kita akan cuba biiznillah ceritakan apa yang boleh insyaAllah ta'ala. Mohon doa insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berkat pada masa kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Kisah yang pertama yang kita nak ceritakan pada hari ini adalah kisah lutfullah bi'ibadihi wa taqdirihi ar-rizq. Pada surah Asy-Syura kita akan ceritakan pada ayat 19 dan ayat 20 insya-Allah, dan akan berterusan dengan ayat 25 daripada surah Asy-Syura insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura pada ayat 19 dan juga ayat 20 pada qoulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran pada ayat pertama itu, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut adalah beri pada hamba-hambanya rizki padanya, itu adalah daripada ihsannya. Dan Allah Subhanahu wa taala beri banyak kepada hamba yang terpilih daripada hamba-hambanya. Ya'la man yasha'u min ibadihi. Nah, siapa yang dipilih daripada hamba-hambanya. Wa mungkin, dan kemungkinan adalah banyak rezeki itu. Kemungkinan adalah ibtila, adalah bala, dan kemungkinan ujian. Dan setiap adalah rezeki yang daripada Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah badannya. Jadi dalam bab ini mungkin adalah Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan orang beriman, orang miskin dan orang miskin dan orang yang kaya. Apa hikmah dalam bab itu? Kenapa Allah SWT tak bagi semua jadi orang kaya? Kenapa tak semua jadi orang kaya, dahlah ada duit banyak dan sebagainya? Hikmahnya adalah untuk ujian pada hamba-hambanya. Dia nak tengok hambanya adalah adakah dia tolong pada orang yang lain ataupun tidak. Fikir untuk diri sendiri sahaja. Adakah dia adalah orang yang syukur atas nikmat yang Allah SWT beri padanya ataupun tidak? Naam. Jadi Allah SWT beri pada hambanya untuk seperti itu, untuk apa? Untuk tolong sama-sama. Dan ini adalah pada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Yang ni atas muka bumi ni adalah Allah SWT jadikan seperti itu supaya Allah SWT tengok bagaimana amalan hambanya. Dan jadikan daripada amalan hambanya apabila dia menolong pada orang yang lain, dia akan dapat saham untuk akhiratnya, akan dapat balasan untuk akhiratnya. Jadi adalah harta itu digunakan untuk apa? Untuk dapat akhirat juga, dapat dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik an yakuna al-mal bu'dun 'anillah. Nauzubillah min zalik, jadi adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita adalah sebab di antara asbab yang bagi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Naam, dalam ayat ini, siapa yang dia nak pada amalannya dekat dunia ini, apa yang dia lakukan pada amalan di dunia ini, kita kata Allah SWT beri rezeki pada hambanya, siapa yang terpilih daripada hambanya, mungkin bukan semua orang kaya, tapi ada orang Allah SWT bagi pada dia rezeki banyak. Barang siapa daripada amalannya yang dia lakukan di dunia ini, dia nak pada amalan itu harthal akhirah, yani adalah pahala untuk akhiratnya, maka Allah SWT akan menambahkan lagi untuknya, pahala lagi banyak. Dan siapa yang badalan, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Tengok firman Allah SWT bagaimana tentang bab itu. Dan barang siapa yang dia nak pada hartanya yang Allah SWT beri ataupun pada amalannya dekat dunia ini adalah na'imud dunya faqat, yani amalannya dia kerja usaha tolong menolong adalah semua itu adalah apa? Untuk dunianya. Dia nak muamalat baik dengan orang supaya orang muamalat baik dengan dia, muamalat buat baik sebab dia nak orang buat baik dengan dia, tolong orang sebab dia nak adalah berjaya pada perniagaan dia itu ataupun ini, dan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran apa? Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Tengok bagaimana makna. Nu'tihi minha, akan beri sebahagian padanya. Allah. Allah tak bagi dia dunia semua. Yani Allah SWT tak bagi dia semua dah. Allah SWT bagi sebahagian. Jadi yang kamu tengok adalah dekat dunia ini orang yang jutawan dan sebagainya adalah kalau dia orang yang tidak beriman ataupun orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu taala. Ini adalah sebahagian. Orang beriman, Allah Subhanahu taala akan beri lagi banyak. Allah Subhanahu taala akan berkat lagi banyak. Kadang-kadang ada orang nilaikan hartanya dengan jumlah wang itu adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi sebenarnya hakikat perkiraan bukan seperti itu. Apa yang boleh buat dengan harta yang kamu ada? Kamu ada sebanyak 1 juta, tapi tengok sekejap dah habis. Beli itu, beli ini, habis semua. Ha? Subhanallah. Tapi ada orang, subhanallah, Allah SWT bagi dia 100,000 je. Tapi dia sudah buat macam-macam dengan 100,000 tu. Dia sudah seronok, dia sudah gembira, sudah masuk gembira kepada keluarganya dan sebagainya. Dengan apa? Dengan harta sikit. Jadi Allah SWT berkatkan pada harta yang dia dapat. Mungkin ada orang Allah SWT beri badannya duit banyak, terlalu banyak. Datang ujian, satu ujian habiskan semua. Na'udzubillah min zalik. Jadi para siapa yang dia nak pada amalannya itu adalah untuk akhirat, maka Allah SWT akan menambahkan untuknya. Dan para siapa yang dia nak pada amalannya di dunia ini adalah untuk dunianya, maka Allah SWT akan beri sebahagian kepadanya. Kata Ibn Abbas tentang bab ini, man kana yu'siru dunyahu ala akhiratihi lam yaj'alillahu lahu nasiban illa an-nar. Kata Ibn Abbas, barang siapa yang dia utamakan dunianya pada akhiratnya, lam yaj'alillahu lahu nasiban illa an-nar, maka adalah balasannya adalah neraka, walayazubillah. Walam yanal minad dunya illa ma qusima lah, dan dia tidak akan dapat pada dunia hanya yang Allah Subhanahu taala nak beri badannya. Maksudnya hanya sebahagian itu. Tak akan dapat lain. Apa-apa. Yang ini dalam kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang bab ini, barang siapa dia adalah utamakan dunianya pada akhiratnya, maka dia akan adalah balasan untuknya nanti neraka, walayazubillah. Sebab apa? Fikiran dia dekat dunia je. Dia tak fikir untuk akhiratnya. Tak fikir halal haram. Tak fikir itu adalah boleh, ini tak boleh. Dia fikir apa? Dunianya sahaja. Na'udzubillah min zalik. Maka dia dapatlah dunianya.
Lam yanal illa dunya, lam yanal min dunya illa ma qusima. Dia dapat apa itu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan itu adalah untuknya. Dan di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu, beritahu kepada umat ini, maknanya umatnya adalah Bashir bisana'i wal raf'a dalam darajatnya tinggi, bin nasr adalah menang pada perang dan sebagainya, tamkin fil ard, Allah Subhanahu wa taala baginya adalah tetap di atas muka bumi ini, maksudnya adalah banyak tempat-tempat dibukakan untuk Islam dan sebagainya. Ma lam yatlubud dunya bi amalil akhirah, jika dia tidak meminta dunia malam yatlubu ad-dunya bi'amal al-akhirah, maksudnya jika orang itu menjaga kepada akhiratnya, bukan adalah minta dunianya tapi lupa akhiratnya. Faman amila minhum amal al-akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Na'udzubillah min zalik. Para siapa yang dia amalkan amal al-akhirah, amalan akhirat, contoh dia buat kebaikan, tolong orang, bantu orang, bagi wang ke orang, ataupun buat apa-apa benda kebajikan, tapi tujuannya bukan untuk akhirat, tujuannya adalah untuk dunia, maka lam yakul lahu fil akhirati min nasib, maka tidak ada bahagian untuknya akhirat, tidak akan dapat apa-apa di akhirat, dia akan dapat di dunianya. Di akhirat tak ada dapat apa. Mungkin orang nampak, oh orang ni bagus lah, dia tolong orang lah, dia banyak menolong, banyak tolong, bantu dan sebagainya. Tapi di akhirat tak dapat apa-apa. Na'udzubillah min zalik. Maka kita usaha insya-Allah Subhanahu wa taala amalkan dengan ayat ini adalah kita, apa yang kita amal ingatkan untuk akhirat kita, dan apa yang kita amal pada amalan, pada kata ataupun perbuatan ataupun amalan, apa yang kita pada buat lakukan pada amalan qauli atau fi'li, kata ataupun perbuatan, adalah ingatkan, adakah ini yurdillah subhanahu wa ta'ala, adakah pada amalan saya ini ataupun kata saya ini ada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini, apabila setiap orang dia nilaikan ataupun dia fikir apa yang dia lakukan pada amalan, jika adakah ada badannya ridha Allah, dia akan selamat insya-Allah. Adakah pada ni, ada pada amalan saya ini, ada insya-Allah dapat untuk akhirat saya, dia akan dapat jawapan tentang bab ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang dia amalkan untuk akhiratnya insya-Allah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hada wallahu taala alam bis-shawab. Dalam surah Asy-Syura ayat 25 sekarang, siapa yang dia buka buku terjemahan ataupun tafsir tadabbur, bolehlah rujukkan. Kita pada ayat 25. Pada qaulihi ta'ala, tentang Allah Subhanahu wa taala terima taubat hambanya, yaitu pada qaulihi ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Allah. La ilaha illallah. Ayat ini, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. Ya Allah, terima taubat kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Bagi kita dekat padamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, ay annahu subhanahu wa ta'ala terima taubat hambanya apabila dia minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala rahim. Jangan kita fikir adalah saya sudah banyak dosa, sudah banyak buat pada benda amalan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada badannya sifat seperti mana manusia, tidak menerima kami minta maaf. Allah Subhanahu wa taala terima taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala terima apabila hambanya kata ya Rabb, labbaik abdi, adalah Allah Subhanahu wa taala terima terus taubat hambanya. Allah Subhanahu wa taala bagi peluang pada hambanya untuk terimakan taubat hambanya, seperti mana adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Naam. Dalam ayat ini, kalau kita tengok
pada seterusnya, ayat yang seterusnya. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. Dia cakap tentang rezeki juga dalam ayat-ayat yang seterusnya. Naam. Maka ayat yang pertama wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala yang terimakan taubat hamba-Nya. Seperti mana dalam hadis, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lah. Barang siapa yang dia taubat pada dosanya seperti mana orang yang dia tidak ada dosa. Wal-an, dan sekarang al-bab maftuh. Sekarang pintu terbuka. Begitu di bulan Ramadan, di bulan maghfirah, di bulan rahmah, di bulan adalah yang Allah SWT ampunkan dosa hamba-Nya. Ini adalah masanya syahrul khairat, syahrul ta'at. Semoga Allah SWT terimakan taubat kita. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi. Adalah dalam ayat kita tengok pada bab ini, ayyastajibullah du'a, yakni Allah Subhanahu wa taala terimakan doa hamba-Nya orang yang salih, alladzina amilus salihat, yang amalkan salih, wa yufarriju kurbatihim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, kesusahan yang ada badannya Allah Subhanahu wa taala yuziluha, Allah Subhanahu wa taala jauhkan ataupun tolakkan kesusahan-kesusahan itu. Semua itu adalah daripada badannya. والكافرون لهم عذاب شديد, dan orang yang kafir maka adalah untuknya azab yang dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu pada kita apa hikmah dalam bab rezeki adalah orang ada rezekinya banyak, ada duit banyak, ada orang rezekinya sikit saja. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Yakni kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri pada hamba-Nya harta yang banyak, duit yang banyak, maka dia akan baghaw fil ard, yakni adalah ifsad, yakni adalah melakukan di atas muka bumi ini adalah daripada maksiat dan dosa-dosa. Naam. Kerana apa? Kerana adalah al-ghina yusabbibu at-tughyan. Ghina, kaya itu adalah kemungkinan akan membawa kepada apa? Kepada buat benda yang tidak baik. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Naam. Walakin, tengok selepasnya adalah apa? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya turunkan pada hamba-Nya adalah biqadarin ma yasha, sebahagian yang dia sesuai kepada hamba ini. Sesuai kepada hamba ini. Dia Allah Subhanahu wa taala bagi qadar, adalah setiap orang adalah takdirkan untuknya, orang ini dapat rezeki macam ni. Orang ni dapat ilmu macam ni. Orang ni dapat macam ni. Setiap orang ada qadar untuknya, ada takdir untuknya, ada hikmah daripadanya, ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan itu baik kepada dunianya. Seperti mana dalam hadis qudsi adalah inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadtu alayhi dinah. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. Apa maksud hadis ini? Ada di antara hadis qudsi itu adalah maknanya adalah sebahagian daripada hambaku min ibadi man la yasluhu illa ghina, adalah yang sesuai dengannya adalah kaya saja, tak sesuai dengannya miskin. Lau afqartuhu, jika bagi kepadanya jadi miskin, la afsadtu alaihi dinah, kalau dia jadi miskin maka dia akan rosak agamanya. Subhanallah. Sesuai dengannya adalah kaya, tak sesuai dengannya miskin. Kalau miskin mungkin dia akan ubah agamanya, bukan maksudnya akan ada masalah pada agamanya. Wa inna min ibadi man la yaslihuhu illa al-faqr. Nah, adalah di antara hamba-Ku adalah tak sesuai badannya selain badan fakir. Selain badan fakir tak sesuai. Yang maksudnya dia jadi kaya tak boleh. Bukan boleh, maksudnya tak sesuai untuknya. Kenapa?
Disebabkan kalau beri badannya anda, lau agnaituhu la afsadtu alaihi dina. Kalau beri badannya rezeki banyak, maka dia apa? Dia akan sesat di atas muka bumi ini. Nauzubillah min zalik. Jadi pada hal yang kita ada di masa ini, hal kita ini, kita kaya ke, kita miskin, kita sederhana, kami bersyukur pada Allah SWT. Wala in syakartum la azidannakum. Kami syukur kepada Allah, Allah SWT akan menambahkan kepada kita. Mungkin adalah benda ni adalah perlu benda ni adalah perlu pada kita, maaf, benda ni perlu pada kita syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah SWT beri pada kita. Hal kita jangan adalah menadu banyak. Kenapa saya miskin? Kenapa tak ada duit banyak? Allah bagi pada orang itu. Saya solat, siyam semua. Tapi orang itu tak solat langsung. Tak pergi, tak pernah pergi masjid. Tak pernah, tapi Allah bagi badannya banyak. Kamu tak tahu apa yang Allah SWT kumpulkan untuk kamu di akhirat? Tak tahu apa yang Allah SWT nak bagi nanti di akhirat? Mungkin ada orang dua-dua sama, solat sama di masjid, saf yang sama, selalu sebelah sama-sama. Pergi masjid sama-sama, balik sama-sama. Tapi seorang miskin, seorang kaya. Apa ni? Adakah kamu ibadah lebih pada saya ke? Ataupun saya ibadah kurang ke? Bukan masalah seperti itu. Bukan, hal ini adalah seperti itu. Hal ini adalah berkaitan dengan takdir ilahi. Dengan takdir ilahi. Dengan hikmah ilahiyah. Dengan adalah yang Allah SWT susun yang terbaik kepada setiap hamba daripada hambanya. Kadang-kadang ada pada hambanya yang i'tirad ala hukmillah. Kenapa saya jadi macam ni? Kenapa dunia aku ni jadi macam ni? Banyak pada benda yang tidak baik. Banyak pada benda yang tidak bagus. Apabila kita i'tirad ala hukmillah, itu adalah benda yang tidak bagus sebenarnya. Kita kena apa? Kena ridah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Disebabkan itu adalah takdir yang terbaik kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala ya'lam kull hal, ya'lam kull nafs, tahu setiap hal orang. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Yani Allah SWT tahu nafsu setiap orang bagaimana halnya. Dan Allah SWT bagi kepadanya setiap orang atas berapa yang dia mampu pada bab ini. Fanahmadullah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia rida dengan apa yang Allah SWT takdirkan kepadanya, maka falahu rida. Maka Allah SWT akan rida di atasnya. Tetapi kalau orang adalah akan menadu, kenapa macam ni? Kenapa duit saya sikit? Kenapa hal saya macam ni? Maka dia falisa lahu illa sakht. Yang ini adalah halnya adalah tidak akan dapat keridaan Allah SWT dalam hal seperti itu. Naam. Disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa waliyul hamid. Ay Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan apa? Menurunkan hujan kasrat ma'asil bashar. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan hujan, yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, turunkan rahmatnya, turunkan air, turunkan hujan adalah walaupun dengan ramai daripada hamba-hambanya adalah dia ya'sun Allah. Tidak mengikut pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatan minhu 'ala al-ibad. Ini adalah rahmat daripadanya. Lepas orang adalah ya'isu min nuzul matar, sampai orang itu rasa tidak turun lagi. Ini adalah tafsirnya ayat yang berterusan, tapi berkaitan dengan bab yang kita cakap adalah tentang rizki. Yang ini dalam bab ini Allah SWT beri pada hambanya rizki, walaupun mungkin hambanya adalah sudah keluar daripada jalan yang betul, tapi masih lagi Allah SWT beri. Berapa orang daripada golongan kita kadang-kadang dia rasa, ya Allah, saya sebenarnya banyak dah, ya Allah, saya jauh padamu. Saya banyak adalah buat pada amalan yang tidak baik. Banyak daripada benda yang tidak baik saya lakukan di hidupan saya. Tapi dengan rahmatmu, kamu masih lagi beri pada saya harta. Masih lagi beri pada saya bantuan. Masih lagi tolong saya. Masih lagi bagi saya adalah peluang di dunia ini. Ini adalah perlu pada kita adalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Allah SWT yang menerimakan taubat hamba ini. Kata oleh ulama tentang taubat, ada rukun-rukun untuknya. Dan khususnya kita panggil taubat nasuha. Banyak orang dengan nama taubat nasuha. Apa rukun-rukun untuk dapat taubat yang sempurna dan syaratnya? Yang pertama adalah kita nadam, menyesal, sedih tentang apa yang kita berlakukan, apa yang kita buat pada amalan ataupun pada kata. Adakah yang kita sebut ataupun kita cakap itu adalah fiha ridha Allah? Fihi ridha Allah? Adakah apa yang kita kata ataupun cakap ada di dalamnya ridha Allah ataupun tidak? Adakah pada perbuatan kita, amalan yang kita lakukan, ada badannya ridha Allah ataupun tidak? Jadi kalau adalah tidak, kita nadam, sedih, menyesal, kenapa aku ni seperti ini? Yang kedua adalah tinggalkan dosa ini untuk nak dapat taubat nasuha. Contoh, pada amalan, maka tinggalkan amalan yang kamu lakukan. Amalan yang haram itu tinggalkan. Contoh kata, maka kamu jaga mulut kamu. Jangan sebut kata-kata yang tidak baik. Jangan sebut kata-kata yang akan ada dapat dosa badannya. Tinggalkan. Al-iqla' nombor dua adalah al-iqla' maknanya tinggalkan dosa itu. Jauh badannya. Al-azm. Bukan hanya kata aku ni tak lakukan lagi dosa itu. Tak nak buat lagi apa-apa tu. Bukan itu saja. Kena azam. Yang ini maksud dengan pasti saya tak akan lakukan lagi. Yakin insyaAllah saya akan usaha tak buat lagi langsung. Tapi kita ada satu benda. Jika dosa itu bergantung pada hak orang, tidak akan lepas sehingga kamu pulang dengan hak itu. Yakni, jika dosa yang kamu lakukan iaitu berkaitan dengan curi atau ambil hak orang, maka tidak akan selesai sehingga kamu pulang. Sehingga kamu pulang pada hak orang itu. Hadha yakun. Apabila kamu lakukan empat itu, misal, tidak berlakukan lagi dan azam kuat untuk tak melakukan lagi dan pulangkan hak orang, apabila lakukan empat itu, insya-Allah kamu akan dapat taubat nasuha insya-Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kita dapat? Apa kita dapat? Yang paling penting adalah hubbullah Subhanahu wa taala, mahabbatullah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka hamba-Nya yang tawwabin, orang yang taubat, yang banyak taubat kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, kana yastaghfiru rabbahu fil yawmi 70 marrah, wa fi riwayah 100 marrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut istighfar 70 kali. Dan di dalam riwayat yang lain 100 kali. Ada dua riwayat, 100 dan juga 70 kali. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada istighfar setiap hari. Kaif? Bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya yang dahulu dan akan datang, semua tak ada apa, maksum. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia taubat juga. Ini ajaran kepada umatnya. Ajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tak ada dosa lah. Tak lakukan dosa. Contoh orang kata saya tak ada dosa, tak buat apa-apa. Ini adalah angkat darajat. Maka akan mengangkatkan darajat kamu lagi tinggi. Jadi yang pertama kita dapat daripada fadilat taubat adalah mahabbatullah Subhanahu wa taala. Kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang pada hamba-Nya. Yang kedua adalah mencucikan nafsu kita. Mencucikan taharatul qalb, safa'ul qalb. Yakni adalah mencucikan hati daripada dosa-dosa kotoran pada dunia itu ataupun pada benda-benda yang tidak baik. Membaikikan pada diri, mendidikkan pada diri kita. Yang ketiga adalah sihatul rizq. Dapat rizki pada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yani barang siapa yang dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan beri badannya kemudahan. Pada kesusahan-kesusahan Allah beri badannya kemudahan. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala beri badannya rezeki juga. Bukan itu adalah kemudahan di dunia ni. Rezeki juga Allah Subhanahu wa taala akan beri badannya. Itu apa? Dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tadhunnun, adakah kamu ingat orang yang bertakwa dia melakukan dosa? Hasya. Alladhi yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan lakukan dosa. Apa yang akan dapat dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengubahkan dosa kepada pahala. Sebab apabila kamu minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, contoh, kalau dilakukan dosa, fatfa sayyi'atal hasanata tamhuha. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dilakukan dosa, maka cepat-cepatlah lakukan apa benda kebaikan selepasnya. Untuk apa? Untuk hilangkan dosa itu. Fatfa sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka apabila dilakukan dosa, cepat-cepatlah lakukan adalah amalan yang baik. Semoga adalah hilangkan dosa itu. Dan kita sudah cakap, dosa itu cara tidak bergantung pada hak orang. Kalau bergantung pada hak orang, kamu buat berapa banyak daripada pahala, berapa banyak pada amalan yang baik, bukan tidak terima amalan yang baik kamu, tapi masih lagi itu dosa. Contoh, curi orang. Curi RM5 saja. Kemudian kamu adalah tak pulang lagi pada orang itu. Tak pulang duitnya. Kamu sudah buat kebaikan banyak. Sudah bagi 1 juta dekat orang. Tolong orang, bantu orang. Itu 1 juta. Banyak lagi pada RM5. Pada jumlah RM5 kan. Tetap dosa RM5 itu tetap ada lagi. Walaupun kamu bagi berapa banyak pada juta-juta. Masih lagi sebab apa? Bergantung pada hak orang. Nah, adakah masa taubat terbuka? Maknanya bila-bila boleh kita taubat? Ataupun ada had untuknya? Ataupun bila-bila kita boleh lakukan? Taubat, babu taubah maftuh. Pintu taubat adalah terbuka kepada semua. Terbuka pintu taubat kepada semua. Siapa nak taubat pada siang, malam. Tak payah tunggu malam. Siang terus. Malam terus. Jangan ditunggukan masa sebab kita tak tahu adakah kita akan sampai kepada masa itu ataupun tidak. Masa taubat terbuka kepada semua. Naam. Dan itu adalah seterusnya adalah malam itu gharghara adalah kecuali kalau orang itu ruhnya dah nak keluar. Itu adalah taubat, adalah tanfaat taubat. Mungkin pada hari contoh datang masa hari kiamat, itu adalah hal lain. Tapi sekarang selama lagi ada nafas naik turun, masih insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terimakan taubat kamu. Maka kita cepat-cepatlah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ditangguhkan. Dan ingatkan adalah at-taubah bukan hanya kata-kata. Aku ni sudah taubat. Tapi masih lagi lakukan haram. Tidak jadi seperti itu. Orang yang beriman, dia taubat kepada Allah SWT, maka dia tidak lakukan benda yang dosa. Maka dia jauh pada benda yang ada badannya amalan yang akan jauh kita pada Allah SWT. Dia tak dekat pada amalan seperti itu. Dia akan jauhkan dirinya daripada segala benda yang akan baginya jauh daripada Allah SWT. Semoga Allah SWT jadikan kita daripada orang yang bertakwa, orang yang salih, orang yang amalkan salih, orang yang adalah ingatkan pada Allah SWT sentiasa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahada wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lam ma naf'al. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Jangan ada orang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada orang nampak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang nafsu kita cakap. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang bab itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Surah Az-Zukhruf ayat 31. Surah Az-Zukhruf ayat 31. Kisah Ar-Rajulain Al-Azimain. Kisah Ar-Rajulain Al-Azimain. Pada ayat Az-Zukhruf, yaitu pada permulaan pada qouli ta'ala laula nuzila hadzal Qur'an laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Pada ayat ini, pada ayat surah Zukhruf ayat 31. Ar-rajulain, dua lelaki yang hebat itu adalah daripada kaum Quraisy, musyriki Quraisy. Daripada kaum Quraisy. Di masa itu orang itu kata kenapa Al-Quran ini tidak turunkan di atas salah seorang daripada dua orang yang hebat itu, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu di kota Makkah, dan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi daripada kota Taif. Salah satu kenapa turun di atas Nabi Muhammad SAW. Orang itu lagi dilayak untuk bab ini. Jadi maksud pada ayat ini dua lelaki itu adalah iaitu seperti mana sebut namanya Al-Walid bin Mughirah daripada kota Makkah dan juga Urwah bin Mas'ud Thaqafi min At-Taif. Jadi disebutkan dua orang ini kenapa? Disebabkan lihat pada keadaan orang itu, dua orang kaya, dua orang yang ada pangkat di antara masyarakat, ramai orang hormat dannya. Naam, wajahuma bainal Arab. Naam, dan juga adalah orang itu dikirakan orang yang hebat di antara keturunan Arab di masa itu. Di masa itu orang musyrik apabila turunkan Al-Quran dikatakan kenapa tak turun ke atas salah seorang daripada itu, kenapa turun atas Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu bandingkan mengikut pada fikiran dia kena adalah pada orang kaya, pada orang yang ada pangkat di tempatnya dan sebagainya. Bukan adalah berkaitan dengan bab ini. Jadi di masa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang bab ini, menunjukkan ataupun menjelaskan tentang bab risalah ataupun dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yu'tihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala beri pada siapa yang terpilih. Jadi ini adalah bukan berkaitan dengan kamu nak tak nak. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala pilih siapa yang akan jadi daripada golongan orang yang dakwah kepadanya, iaitu Rasul dan Nabi. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan risalah di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisahnya secara ringkas tentang dua orang itu. Jadi maksudnya pada orang Quraisy adalah dikata kenapa Quran ini turun di atasnya, kenapa tak turunkan di atas salah seorang daripada itu. Jadi ada hikmah Allah Subhanahu wa taala pilih bagi kepada siapa yang pilih. Pada kisah ini, seperti itu, kita belajar kepada diri kita, kenapa bukan saya? Macam contoh, kadang-kadang orang kata, kenapa bukan saya pegang contoh bos syarikat itu. Kenapa bos besar pilih orang itu, tak pilih saya? Semua ada hikmah Allah. Semua ada hikmah Allah. Kenapa dengan saya jadi seperti itu? Kenapa tak jadi macam ini? Semua ada hikmah Allah. Tertib daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini adalah semua takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang dijalankan tanpa takdirnya. Menjadi indahu illa biqadar. Setiap benda dia ada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pilih pada setiap orang bagaimana halnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri pada setiap orang daripada hamba-Nya. Semua dengan takdirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita ada dua kisah lagi tentang cara turunkan wahyu dan juga kisah surah Ad-Dukhan. Baik, kita tengok mana yang boleh, insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli alaika ya sayyidina Rasulullah. Dia sebenarnya kisah-kisah sikit-sikit tetapi ada banyak pada hikmah di dalamnya. Subhanallah. Ada banyak daripada hikmah, daripada subhanallah, kisah-kisah yang di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعم. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran tentang turunkan wahyu dalam surah Asy-Syura ayat 51. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Dalam surah Asy-Syura ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita dalam ayat ini al-ayat al-jami'ah, ayat yang ada di dalamnya cara ataupun bagaimana turunkan wahyu, iaitu dalam ayat ini dalam tiga syarah, tidak ada keempat untuknya, dan dinamakan oleh ulama adalah maratibul wahyi, peringkat-peringkat wahyu, iaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu an yulqi Allah ma yuriduhu ilqa'ahu ila nabi mubasharah بطريق خفي سريع دون واسطة. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dia kehendaki secara apa langsung kepada nabinya, Naam sallallahu alaihi wasallam, tanpa apa, tanpa adalah biduni, yani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi khafi duni wasitah, tanpa wasitah, tanpa adalah wasitah di antaranya, tanpa melalui malaikat dan sebagainya. Terus Allah Subhanahu wa taala turun kepada nabinya di hatinya, jatuhkan di hatinya, contohnya an yulqi Allah Nabi Allah Nabi min wara an yukallim Allah Nabi min wara'i hijab taklima, adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nabinya dari belakang tabir. Naam. Uh, naam. Yani adalah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tanpa melihatnya. Yang ketiga, seperti mana dalam kisah Nabi Allah Musa, wa kallama Allah Musa taklima. Adakah Nabi Allah Musa lihat pada Allah Subhanahu wa taala? Hal ra'a rabbahu? Adakah dia lihat Tuhannya? Kan lama didengar firman ini. أن يرسل الله الملك إلى النبي فيلقي إليه ما أمره الله تعالى به. Allah Subhanahu wa taala hantar kepada nabinya malaikat untuk apa? Untuk wahyukan kepadanya dan sampaikan apa yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, saya sambung syarjah laptop. Ya. Allahumma salli alaihi wa sallam ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. Naam. Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. Ini adalah dalam ayat ini menunjukkan bagaimana tentang cara wahyu turunkan di atas melalui kepada Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dalam ayat ini terangkan tentang bab ini. Mungkin jika aradna nastafid fi hadha, kalau kita nak panjangkan tentang bab ini boleh, bukan tak boleh. Tapi saya rasa ini biar nanti insya-Allah kita buat dengan apa panggil, dengan ilmu sejarah ilmu Al-Quran. Sebelum ni alhamdulillah rabbil alamin, baru-baru ni kita buat satu kursus di satu tempat pengajian. Kita buat satu kursus tentang sejarah ilmu Al-Quran Al-Karim. Dan di dalam kursus ini banyak pada benda yang berkaitan dengan bab ini. Mudah-mudahan insya-Allah Subhanahu wa taala kita ceritakan insya-Allah Subhanahu wa taala dalam kursusnya. Saya rasa lebih sesuai sebab dia panjang sikit, tapi boleh saya insya-Allah ceritakan dengan ringkas, boleh tentang bab ini insya-Allah. Dalam seperti mana dalam ayat ini, wa ma kana li basharin an yukallima Allah illa wahya wa min wara'i hijab wa yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kita sudah susunkan tiga cara, adalah an yulqi Allah ma yuriduhu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang dia kehendaki secara apa, secara langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tanpa apa, tanpa adalah
berantaranya dan melalui adalah cara yang tersembunyi dan cepat. An yukallim Allah Nabi min wara'i hijab taklima. Allah SWT berbicara dengan Nabi dari belakang takbir. Naam. Yang ketiga adalah an yursilallahu al-malak ila Nabi fayulqi ilaihi ma amarahu Allah Ta'ala bih. Allah SWT mengutuskan malaikat kepada Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Naam, dan ulama kata tentang bab ini pada bab ini adalah 7 peringkat wahyu. Yang pertama adalah ru'ya salihah fi naum, adalah melalui mimpi yang benar dalam tidur. Yang kedua, an ya'tiyal malak fayulqi fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Malaikat kan wahyu ke dalam jiwa dan hati Nabi tanpa Nabi melihatnya. Yang ketiga, an yatamassala lahu al-malak rajulan fayukhatibuhu. Malaikat jual dalam bentuk adalah seorang, seperti mana adalah dalam hadis yang mengajarkan pada iman ihsan, Islam, iman ihsan. Seperti mana apabila malaikat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian apabila dia jalan, sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada sahabatnya, siapa kamu tahu siapa ini? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan rasulnya yang tahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata badannya, sabda badannya apa? Itu adalah malaikat Jibril datang untuk ajar kamu agama kamu, untuk ajar agama kamu. Yu'allimakum, inna Jibril yu'allimakum dinukum. Seperti mana dalam itu adalah 63 ayat masalahul malak rajulan fayukhatimuhu. Ayat dia malak ala halin. Apa lagi contoh? Siapa boleh bagi contoh lagi tentang malaikat datang kepada Rasul selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh, siapa boleh jawab? Syekh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Bagus. Lagi? Ada? Nabi Zakaria untuk dapatkan Yahya. Ahsanti, barakallah fik. Okey, teruskan nombor 4, ayat ya'tiyahul malak ala halihi al-malakiyah wa ya'tiyahul wahyu misal salsalatil jaras. Malaikat datang kepada Nabi dalam untuk apa? Malaikat yang asal. Seperti mana di Ghar Hira, seperti mana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Mi'raj kepada samawat, kepada langit. Naam, wa fawqa samawat. Naam. أن يأتيه الملك جبريل ويظهر له في صورته الملكية العظمية. Itu adalah yang kita sebut dalam bentuk malaikat yang asal. Dan okey, yang keenam adalah kalam Allah Taala Nabi min wara' hijab. Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada Nabi dari belakang tabir. Nah, yang ketujuh adalah kalam Allah Ta'ala lin Nabi wahyan bila wasitat malak wala hijab. Allah SWT berbicara secara langsung kepada Nabi tanpa apa? Tanpa perantaraan dalam malaikat malaikat atau tabir. Itu adalah semua di antara cara wahyu yang kita sebut tentangnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita. Satu hari kita buatlah satu pertemuan kita buat adalah tentang sejarah Al-Quran, insya-Allah. Saya cuba ringkaskan. Sebelum ni saya buat satu kursus untuk sejarah Al-Quran panjang dalam 6 kelas. 6 atau 7 kelas. Waktu tu kita buat panjanglah sikit. Mungkin waktu tu bahasa Melayu tak berapa bagus. Sekarang insya-Allah mungkin lebih baik. Lebih baik sikit lah. Tapi insyaAllah dengan berkat doa pada pelajar-pelajar yang ada dengan kita, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk saya bahasa Melayu lagi, insyaAllah boleh sampai lagi bagus, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Tengok pada masa 6:30. Baik, insyaAllah SWT kita berhenti dekat sini. Kita ada surah Ad-Dukhan. Boleh kamu baca sikit tentangnya. InsyaAllah SWT mudah-mudahan ada manfaat. Atau nak dengar sekarang ke sikit? Syekh. Baik, kita berhenti insyaAllah mungkin supaya siapkan makanan untuk keluarga. InsyaAllah. Mungkin insyaAllah kalau esok kita tajuk-tajuk kisah tak banyak, bolehlah ceritakan sikit insyaAllah tentangnya. Semoga insyaAllah Allah SWT
mudahkan untuk semua dan semoga Allah SWT terimakan pada kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا مولانا إنك التواب الرحيم الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وادخلنا الجنة بسلام مع النبي المصطفى العدنان. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعاء المضطرين نسألك يا إلهنا يا أكرم الأكرمين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي لنا جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات نسألك يا إلهنا أن تفرج عنا ما أهمنا وأغمنا وعلى الإسلام جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya usaha insyaAllah nak sampaikan yang terbaik kepada semua. Semoga insyaAllah ada manfaat biiznillah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak-banyak. Terima kasih banyak, Syekh. Assalamualaikum. Jazakallah Sahabat-sahabat. Amin, amin ya rabbal Selamat alamin. berbuka puasa, Syekh. Selamat Selamat berbuka berbuka puasa. puasa. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Terima kasih Sama-sama. doa Barakallahu. dan Assalamualaikum terbaik warahmatullahi Syekh bagi wabarakatuh, Syekh. Alhamdulillah rabbil yang alamin. lebih baik lagi ya, Syekh. Alhamdulillah.